Terima kasih Javinia di Kota Kinabalu. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Tiada sekolah ditutup di seluruh negara dan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR masih berjalan dengan lancar walaupun keadaan cuaca berjerebu. Timbalan Menteri Pendidikan P. Kamalanathan P. Panchanathan bagaimanapun berkata kementeriannya akan terus memantau status Indeks Pencemaran Udara IPU dari semasa ke semasa. Beliau memberitahu ini penting bagi membolehkan sekolah-sekolah di seluruh negara berada dalam keadaan yang sesuai dan selesa untuk proses pengajaran dan pembelajaran. Tapi kita akan mengambil semua langkah-langkah untuk mengatasi keadaan ini. Beliau memberitahu demikian ketika ditemui media semasa lawatan bersempena UPSR ke Sekolah Kebangsaan Gita di Kuching. Lawatan ini bagi memberi perangsang serta sokongan kepada pelajar-pelajar yang menduduki UPSR. Selain itu, lawatan tersebut juga bertujuan untuk mendengar dan membawa segala permintaan kerajaan negeri, khususnya dalam sektor pendidikan, untuk perhatian kerajaan persekutuan. Sementara itu, bercakap pada sidang media dalam Majlis Perasingan, P. Kamalanathan memberitahu sebuah jawatan kuasa khas utiliti Jabatan Pendidikan Sarawak ditubuhkan untuk membolehkan sekolah-sekolah di luar bandar menerima bekalan elektrik 24 jam melalui grid. P. Kamalanathan berkata jawatan tersebut yang dipengerusikan oleh Pengarah Pendidikan Sarawak juga akan bertindak untuk memastikan projek tersebut berjalan lancar dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan negeri termasuk syarikat Sesko Berhad dan Jabatan Kerja Raya JKR. Kita telah mengenal pasti dalam lebih kurang 130 sekolah lebih yang mana genset ni kita boleh bekalkan mereka dengan bekalan elektrik terus. Okey, telah pun dikenal pasti. Dan kita akan cuba mempercepatkan proses switching daripada genset kepada bekalan elektrik terus. Beliau berkata sebanyak 360 sekolah di seluruh Sarawak kini masih menerima bekalan elektrik menggunakan jana kuasa set. Dalam perkembangan lain, P. Kamalanathan memberitahu projek pembinaan sekolah pendidikan khas buta di Matang Jaya, Kuching akan siap sepenuhnya Disember ini dan pihaknya tidak akan menerima apapun alasan penangguhan operasi sekolah terbabit. Menyentuh mengenai projek pembinaan sekolah terbengkalai pula, beliau berkata JKR telah mengambil alih dua projek iaitu SMK Song nombor 2 dan SMK Singai di Bau dan dijangka siap sepenuhnya selewat-lewatnya awal 2017. Ini berikutan kegagalan kontraktor terlibat menyiapkan projek mengikut jadual yang ditetapkan. Dan saya akan memastikan kontraktor-kontraktor seumpama ini tidak akan diberi peluang lagi dalam apa-apa projek Kementerian Pendidikan kerana mereka gagal menunaikan janji. Terdahulu, beliau mempengerusikan mesyuarat bersama beberapa agensi kerajaan negeri untuk mencari penyelesaian isu-isu utiliti dan pembangunan. Jangan menambah keadaan jerebu sekarang dengan melakukan pembakaran terbuka, terutama di kawasan pertanian yang berdekatan dengan hutan, kawasan bakau dan belukar. Itu nasihat orang nombor 1 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Nur Hisham Muhammad, berikutan keadaan jerebu yang melanda kebanyakan negeri di seluruh negara pada masa ini. Menurut beliau, sebagai pengerusi Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, ASEAN, Malaysia perlu menjadi contoh kepada rakan anggota dengan tidak menyumbang kepada peningkatan titik panas yang menjadi punca kepada keadaan berjerebu. So as a chairman of ASEAN, bukan PM je, kita pun harus menunjukkan contoh yang baik kepada negara Asia lain. Nur Hisham memberitahu pada sidang media selepas majlis penyerahan kunci rumah untuk projek strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS di Kampung Sebigo, Lunduk, Kuching. Beliau berkata anggotanya yang seramai 800 orang dan dibantu oleh 1,800 anggota sukarela berada dalam keadaan siap siaga untuk menghadapi keadaan berjerebu sekarang. Ini termasuk memantau kawasan yang kerap berlaku kebakaran terutama di kawasan tanah gambut dan memberikan respons segera kepada panggilan kecemasan yang membabitkan kebakaran hutan dan belukar. Bagi seorang warga emas Senong Gedong 73 tahun dari Kampung Dayak Baru Kejatau, Distrik Aman, hidup sebatang kara dikala meniti usia senja sesuatu yang amat sukar. Namun, kehadiran Mak Ani sedikit sebanyak membantu meringan beban yang ditanggung. Siapakah sebenarnya Mak Ani dalam kehidupan Puan Senong? Kupasannya bersama Susan
Mak Ani atau nama sebenarnya Rohani Sahari merupakan Ketua Sukarelawan Kebajikan Seri Aman yang juga pengerusi Pusat Pemulihan dalam Komuniti Seri Aman. Bermula sebagai sukarelawan Brigade Kebajikan Perdana pada 1997, Mak Ani telah terlibat dengan program khidmat bantu di rumah sejak beberapa tahun lepas dan Puan Senong salah seorang kliennya yang lebih mesra dengan panggilan Mak Senong. Perkhidmatan yang sukarelawan kami ni bagi kat Mak Senong adalah seperti kami membersihkan rumah beliau, memandangkan rumah beliau tak berapa bersih, takut mengganggukan kesihatan beliau, memandangkan beliau ni banyak-banyak penyakit, beliau ada kencing manis, ada darah tinggi dan berbagai lagi. Jadi kami sukarelawan daripada Seri Aman ni memang selalu memberi bantuan. Kadang-kadang dalam minggu 3 kali kami datang. Antara Mak Ani dengan Mak Senong, kedua-duanya berbeza agama, budaya, bahasa dan latar belakang kehidupan. Namun, semua ini tidak menjadi penghalang Mak Ani untuk memberi khidmat yang diperlukan oleh Mak Senong. Mak Ani sebenarnya tidak memilih untuk menolong siapa saja yang ingin ditolongkan oleh sukarelawan ni. Ini lebih baik lagi lah untuk kita bekerjasama, kita mengetahui latar belakang mereka, dari segi apa mereka mahu minta bantuan. Sekarang kita memandangkan mak angkat kita sekarang, Puan Senong, dia masalah dia tak ada orang jaga. Kehadiran Mak Ani pastinya amat disyukuri oleh Mak Senong kerana pada usia 73 tahun, dia tidak mampu lagi menguruskan kerja-kerja yang berat. Bisi lantang hati aku, naban bisi itu bilik aku. Ya, ngemau utai kamar-kamar buaya nuci namanya. Nya bakal kipas tuci ya ganya. Itu sebab dah aku sakit sebab nyampa kali demang, simpa kali nah. Oh, saya namanya abahku. Bagi Mak Ani, beliau tidak pernah mengharapkan apa-apa balasan atas khidmat yang diberi, sebaliknya keikhlasan dan kepuasan yang diutamakan. Sukarelawan seperti Mak Ani ini bukan saja sanggup membahagikan sebahagian masanya untuk menolong Mak Senong, tetapi kerja seperti ini menyediakan ruang serta peluang kepada kedua-duanya untuk berkongsi kisah suka dan duka. Menuju wawasan 2020, negara amat memerlukan masyarakat penyayang dalam menyeimbangkan pembangunan sosial dengan perkembangan fizikal. Penglibatan dalam sukarelaan diyakini dapat membentuk masyarakat yang mampu hidup bermuafakat dan bertanggungjawab kerana perkongsian emosi dengan pihak yang kurang bernasib baik pastinya akan menjadikan sukarelawan lebih sensitif akan realiti sebenar kehidupan bermasyarakat. Susan Bradai Areh untuk Berita RTM. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk Lintas Langsung Nasional 5 petang ini. Seterusnya kita bersama Suzila di Kota Paru.